Bahtera melayari hidup kini sunyi. Sunyi tanpa kehadiran tawamu. Tanpa salam perpisahan, kau hilang dari pandangan. Bertibaranlah daun rindu yang kini kering di mamah mentari. Setiap yang bernyawa tidak akan mampu menolak takdir kematian. Cepat atau lambat, bagaimana dan di mana, itu hanyalah suatu asbab dan menjadi rahsia Sang Pencipta. Sekitar 2.49 petang 17 Ogos tahun lalu menjadi detik hitam buat 10 keluarga. Insan yang mereka sayangi terkorban dalam nahas udara berhampiran Bandar Elmina di Selangor. Selama 1 jam istimewa pada malam ini, kami membawa anda menelusuri momen sebelum, ketika dan selepas pemergian insan tersayang terhadap keluarga. Kasih yang tak sempat diucap, kesal yang tak sempat diungkap, rindu yang tiada penghujung. Keluarga Allahyarham Ustaz Idris Abdul Talib, iaitu pegawai khas kepada bekas Esko Negeri Pahang Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, turut terkorban dalam nahas sama juruterbang pesawat Allahyarham Kapten Haikal Aras Abdul Azim dan pemuda penghantar makanan Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam lebaran. Saya pasti ramai dalam kalangan anda penonton sedang meraihkan malam lebaran bersama dengan keluarga tercinta. Namun, tidak dilupakan, ada juga dalam kalangan mereka yang meraihkan malam lebaran ini dalam suasana yang berbeza berbanding sebelumnya. Kehilangan insan tersayang pastinya amat memeritkan, apatah lagi bila rindu datang mengundang. Malam ini kami ingin membawa anda penonton untuk mendekati dan memahami isi hati ahli keluarga nahas tragedi Elmina yang berlaku pada tanggal 17 Ogos 2023 yang lalu dalam rindu tanpa penghujung. Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh berusia 32 tahun merupakan seorang penghantar makanan sejak 2018 lagi. Ekoran insiden ini, Allahyarham dikatakan tidak sempat memenuhi pesanan makanan pelanggan. Ketika kejadian, beliau sedang dalam perjalanan ke sebuah restoran di Bukit Jelutong bagi mengambil pesanan sup gearbox. Namun, secara tiba-tiba, sistem penghantaran dihentikan dan pengemaskinian kedudukan GPS Muhammad Hafiz juga tidak dapat dikesan. Sebelum kejadian tu, petanda dia dalam pukul 2.30 petang lah. Saya balik Badan Berniaga lah kan. Balik Badan Berniaga, buang barang semua, masuk barang semua. Adik dia lah yang Hikmah ni. Last kali barang semua dah masuk. Dia ambil sambal lah. Saya tak sengaja tertempuh sampai tu tumpah. Penuh ni kat kaki ni. Lepas tu macam mak ayah saya pun tak apa-apa dah lah sebab kita dah kali nak masak kan. Nak kena buat sambal ni apa semua. Lepas tu kita macam memang tak fikir ke arah bukan-bukan. Pakcik ingat dia jatuh. Kan? Sambai habis penuh depan ni. Semua sambai nampak macam darah sambai. Malam tu ada nak buat majlis mesyuarat macam nak kenduri kan. Jiran bawa dalam pukul 4 lebih lah lebih kurang. Ada jiran sebelah tengok handphone, dia cerita pasal kajian ni lah. Kejadian ni mula-mula
jiran-jiran ingat Almino tu luar negara. Lama-lama dia baca, oh Shah Alam. Lepas tu dapat bunyi handphone ayah. Saya angkat lah. Lepas tu dia kata, ayah ada tak? Dia tulis tucuk kedai kot, tak silap saya. Dia call, dia kata, tanya pakcik, ada tak anak Muhammad Hafiz duduk KL? Kata ada. Kan? Lepas tu pakcik duduk di Lepok. Lepas tu dia kata, polis call, polis nak jumpa. Masa tu pakcik dua rasa tak sedap, tapi tak macam tak ingat dengan kapal tu. Sebelum nahas, pesawat dikemudi Allahyarham Kapten Haikal Aras Abdul Azim menghubungi Menara Kawalan untuk mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang pada jam 2.47 petang. Kebenaran mendarat kemudian diberi seminit kemudian. Bagaimanapun, selepas itu, tiada transmisi radio kedengaran dari penerbangan berkenaan. Data mendapati pada jam 2.47 petang pada ketinggian 2,600 kaki, pesawat itu berdepan pengurangan kelajuan dan penurunan. Dalam tempoh 2 minit, iaitu pada jam 2.49 petang pada ketinggian 1,025 kaki, pesawat itu mula membelok ke kanan berterusan hingga berada pada ketinggian 550 kaki. So happen to be that particular incident happened. Saya baru balik dari night stop Doha. So I come back from Doha and waiting for him lah. Sebab actually before Doha tu kita orang memang dah plan nak finally he got back he's working back with aviation. Saya pun start kerja balik, so we wanted to bring our kids back. So my good friend text me 3 lebih tu. That message was 3 something. Dia share, dia bagi tahu ada kapal terbang kecil jatuh. So first thing first, I share to him, share to arwah, and then I tanya dia. But when I saw one take, that is where I text him, you okay? Alright, masa kejadian waktu tu saya ada di Kuala Lumpur. So saya tengok handphone, lalu dekat wall Facebook saya ada kejadian ni lah. Kapal terbang baru dia update baru 1-2 minit. So saya tengok kapal terbang private jet kan. So saya dah macam okey jap. Alung Rohidin ialah abang sulung kepada arwah Ustaz Idris. Jadinya Alung ni ditugaskan oleh arwah ni untuk menjemput dia di airport. Saya call abang saya yang sulung. Sebab jadualnya abang saya yang sulung akan ambil dia dekat Subang. So saya call dia, saya tanya kat mana, dia cakap kat Subang. Buat apa? Tunggu AD lah, ini bahasa kita adik-beradik dengan dia arwah ni AD. So cakap tak apa, kau tengok guru je lagi. So saya forwardkan link kejadian tu. Dan dia telefon saya, dia cakap dia call tak dapat, memang sepatut arwah dah landing lah. Waktu tu Adam baru balik daripada sekolah agama dalam pukul 5-6. Lepas tu Mama panggil. Lepas tu Mama suruh pakai baju yang paling Adam suka. Lepas tu Mama bagi tahu pasal kejadian. Jadi orang ramai tanya kenapa Datuk Seri Jo bawa 3 orang pilot dia sekali kan pergi trip tu. Daripada Langkawi tu ke KL tu sebenarnya Datuk Seri ni pada ketika tu bercadang untuk dia ada Gading Aerospace ni, dia ada mengendalikan helikopter dan sebagainya. Jadinya dia nak mengembangkan pada ketika tu nak beli private jet. So bawa pilot untuk test drive lah kiranya. Takdir Allah Ta'ala. Tak ada arah lah. Dia tak seminit cepat, tak sesaat lambat. Itulah masanya kan. Seperti mana dijanjikan. Lepas tu polis datang, polis terus direct rumah. Dia beritahu pakcik ni nak beritahu direct lah. Dia kata masa dah panjang. Tak apa beritahu, tak apa pakcik. Dia kata pakcik boleh tahan kau. Tak apa kau. Pakcik kata tak ada masalah apa. Beritahu dengan mak dia. Cakap kita ni apa-apa pun kita redha lah. Tapi tak ingat dengan kapal tu lah.
Lepas tu dia bagi direct, dia bagi tahu direct, dia kata pakcik yang kejadian Almina tu kapal tu libatkan Muhammad Hafiz. Jadi pakcik pun rasa memang dah hilang apa ni lah, semua memang jatuh jugalah kan. Jatuh jugalah. Memang saya nangis teruk, lepas tu jiran pun masuk lah. Macam dia nasihatkan saya untuk tenang sebab dia orang kata fikir anak. Sebab saya tu tengah sangat mengandung kan. So dia pun takut lah terbersalin kan sebab time tu saya dah betul 8 bulan dah. So dah hujung-hujung lah. So macam risaulah benda tu. So saya macam, saya tak boleh kontrol. Saya memang tak boleh nak slow down sebab saya memang nangis a lot time tu. Sebab kita terkejut. Kita just expect abang kita ni kena masuk lokap ke apa. Kita tak expect benda teruk tau. During that time, when I saw the PAX manifest, things that come to my head is, cannot be. Cannot, no. Cannot be him. He's a good pilot. Cannot be him. Kita tahu dia macam mana. Kita tahu how much patient and continuing learning about this flying this aircraft. Kita tahu dia macam mana. So I cakap tak mungkin. But when the manifest is there, mungkin ada possibility ada yang survive. That's what inside my head. Of course during that time kita masih ada that denial. Akhir sekali apabila saya sampai Buntung, kawan-kawan saya dah ramai menunggu dan diorang menunjukkan reaksi muka yang saya faham itulah hakikat yang saya kena terima, dan list nama tu telah dikeluarkan. Betul, memang kekanda saya dan sahabat-sahabat saya. Mama, kakak, kita semua sedih. Nangis je semua. Rasa dia macam, contohnya lah kan, ibaratkan lemang tu ada tapi tak ada rendang. So dia jadi satu rindu yang, I would say rindu yang abadi. Tragedi yang telah meragut 10 nyawa ini turut mengorbankan Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, anak sulung kelahiran Sungai Petani Kedah. Beliau merupakan seorang pemuda yang berkepribadian tinggi, merupakan sumber rujukan dalam kalangan ahli keluarganya dan juga merupakan seorang yang sangat pemurah. Kehilangan Allahyarham Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh bukan saja dirasai oleh ahli keluarga, malahan turut dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Dia habis degree tu dia kerja satu syarikat di KL lah. Pakcik pun tak ingatlah syarikat apa tu. Selama dalam 3 tahun ada. Lebih kurang dalam 3 tahun. Lepas tu kita kena PKP. Kan PKP kita tak boleh nak keluar apa kerja bermasalah kan. Dia berhenti, dia tak jawatan tu, dia ambil Pok Panda tu sampai ke habis hayat dia. Masa tu pun dia dah teruk lah. Jadi pakcik rasa, nak ganti ayah ni, walau kita mati hidup kita tak tahu Allah Ta'ala yang tentukan kan. Masa tu saya kata, ya Allah, anak aku teruk. Esok kalau aku tak ada, abang tak ada. Nak mengganti adik kan, nak jaga keluarga kan. Memang pakcik, harapan pakcik masa tu memang harapan dengan dia lah. Cuma dululah masa dia arwah masih ada dulu, pakcik pesan lah, jikalau ayah mati dulu, abanglah sebagai ganti ayah. Jagalah keluarga macam mana kan. Tapi dia pergi dulu pada ayah. Itulah. Teladan dia ke adik-adik ni banyak. Memang banyak. Dia kata sebab dia sebagai abang, memang dia nak tunjuk ke adik-adik. Tapi alhamdulillah lah dia naik sampai ke U, adik-adik pun semua ikut. Sampai ke semua ke ni lah U. Bila apa-apa kita nak minta nasihat ke apa ke, kita akan cari dia. Macam kalau saya dapat tawaran U ke, macam saya masuk U dulu, abang saya yang Hafiz tu yang tolong. Dia dengan saya, dia sangat menghormati saya. Cakap dia pun tak pernah tinggi. Bila dia cakap dengan saya, okey, seorang yang manja. Dia banyaklah
Setiap rahsia dia banyak luah pada mak dia lah. Masa tu pakcik duduk di Johor. Dia duduk di Kedah, duduk di Kulima Kedah. Pakcik balik main melawat dia. Lepas tu pakcik nak balik pergi Johor. Bawa dia makan. Bawa dia pergi makan. Cakap dengan dia, abang nak makan apa pun, kita panggil, abang nak makan apa makan lah. Tapi dia makan. Tapi hanya lauk telur saja. Lauk telur berkuah. Itu yang pakcik dapat. Banyak lah kan. Pakcik tanya lah, abang nak makan belum? Dia tak makan tu. Dia tak makan, ya dia tak. Duit tambang semata-mata. Itu yang pakcik rasa perik dia tu. Saya kata pakcik kata dia, lain kali semasa arwah ada, kalau nak balik tak ada duit, bagi tahu. Ayah masukkan duit. Sehari kau jadi apa-apa tengah jalan, nak ambil tak mana duit. Dari KL ke Sungai Petani jauh juga kan. Dia sanggup macam tu. Dia sanggup macam dia menanggung seorang. Yang mana tak mau susah ayah mau nak masuk duit kat dia. Dia sampai tahap tu lah. Saya jujur saya tak tengok video tu. Tapi saya cuba cari tau. Saya cuba cari sebab ada orang cakap dia merangkak lah. Saya cuba cari video tu. Mana video yang dia merangkak kan. Waktu saya terbayang macam ni tau. Bila orang sebut. Saya baca komen pun saya dah terbayang. Yang orang kata abang saya merangkak. Kenapi. Faham tak? Kita dapat bayangkan wajah abang kita. Diri dia yang kita kenal lama. So bila kita terbayang dia merangkak tu sangat pedih lah. Kita kata macam mana boleh tahan panas tu bang. Kita jadi macam tak boleh. Rasa macam terbayang-bayang dia kepanasan. Terbayang-bayang dia minta. Dia sebut Allahu Akbar tu memang serius terbayang-bayang sampai saya berkata sampai lah sebabnya sampai saya tengah berpantang tu pun saya memang nangis teruk sebab bila teringat dia. Saya setiap kali teringat dia saya memang rasa macam tak tahan lah. Sebab waktu orang sebut dia kata Allahu Akbar kan, benda terlintas kat dalam hati saya macam apa yang hang buat abang? Sampai Allah lindung hang sampai ke akhir ayat hang. Sampai semua orang doakan hang. Kebajikan kawan-kawan memang dia tolong. Memang dia tolong macam kata contoh Puk Panda kan biasalah rider Puk Panda saat jatuh motor lah apa semua. Dia yang banyak kawan-kawan dia tu dia yang nanti buat derma-derma kilat kan. Derma-derma dia yang banyak buat. Pakcik syukurlah itu pakcik memang syukur sebab dia tak lupa Allah. Walaupun keadaan pakcik tak tengok tapi keadaan dia yang terbakar tu yang pemandu lori tu bagi tahu dia cuma bangun minta sambil nak minta tolong dia tak sebut tolong. Dia tak sebut tolong. Dia cuma sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saya yang pemandu tu cerita dengan pakcik lah. Sebab pakcik tak tengok benda tu. Pakcik pun cuma dengar dari pemandu tu. Cuma dia kata dia cuma dengar dari mulut arwah ni sebut Allah saja. Allah, Allah, Allah itu saja. Kata-kata dia tu pemata. Orang kata kalau kita nak ulang tu susah lah. Kadang saya sampai buka WhatsApp group kan. Saya scroll. Saya cari mana yang dia respon. Cari voice dia. Sebab kita cari rindu tau nak dengar suara dia. So macam kadang saya buka voice dia. Rasa macam even dia cakap merapu je pun time tu. Biasalah voice dalam group family kan. Tapi macam dia, abang saya bukan yang selalu aktif voice dah. Dia kadang jarang reply tapi dia ada. First dulu pun saya tak pernah percaya saya akan kehilangan. Saya dulu pernah berasa macam saya tak nak hilang siapa pun orang yang terdekat saya. Macam kalau orang yang meninggal disebabkan sakit, yang kita dah nampak depan mata kita tak apa lagi. Itu macam sempat tau. Kita orang kata ada di saat-saat akhir dia. Macam bagi saya kehilangan suara abang saya ni macam terkejut sangat. Macam tiba-tiba dia tak ada. Macam dia muda. Kita tak sangka. Dia muda lagi. Tiba Allah ambil dia. Dan kejadian dia pula macam kata kapal terbang kan. Benda yang jarang-jarang nak berlaku lah. Kalau accident motor dengan motor dengan kereta. Memang orang kata kita boleh jangkau benda tu. Tapi bila benda ni terjadi, time tu memang rasa macam kita ni sepi tau tepi. Macam tak sangka selama ni aku hanya tengok dalam handphone orang hilang sambungan. Dan aku tak tahu ya aku akan lalui benda ni.
Kehilangan pada awalnya menimbulkan rasa kesedihan. Namun dalam cuba berdamai dengan takdir, mencari keredaan, rindu datang bertandang. Allahyarham Haikal Aras Muhammad Azim merupakan seorang individu yang mudah untuk didekati, seorang yang peramah, malahan merupakan seorang anak yang sangat bertanggungjawab dan rapat kepada ibu dan juga ibu mertuanya. Kehilangannya sangat dirasai sehingga ke hari ini. Karakter arwah, I would say, so far in my life, dia antara orang yang paling humble yang saya pernah jumpa. Towards any lapisan age of people yang dia jumpa, dia sangat-sangat peramah. I would say, a person yang a very family-oriented people. Anything in life, family number one. And I would say, especially the mother, is ultimate priority for him lah. I still remember macam mana penerimaan anak bongsu dia in front of my eyes. It's so heartbreaking because dia dah faham, dia tahu, dan dia tahu dia punya what we said di aviation, dia punya impact can be fatal. So he understand. As much as I thought yang bongsu I tu mungkin masih kurang faham, I was wrong. Because bila saya sampaikan dekat dia, I said, dia baru balik sekolah, so he's the last to know. Semua dah tahu, dia saja yang kita tunggu nak break the news. I said, Rafael, did you hear there is a air crash in Shah Alam in Elmina? Lepas tu dia cakap, yeah, I heard people has been talking about it. Lepas tu, saya cakap, I'm so sorry, Rafael, but Abak is on that flight. So, can you imagine dia punya expression that he was slamming whatever in front of him. Dia sangat-sangat, I would say, shock, crying and hancur. He break down 13 days before arwah's birthday. So 13 hari sebelum birthday arwah, Daniel is preparing for his birthday present. So it's his handmade airport. He's such a brilliant boy yang dia buat all this layout of airport yang he said Abak will love it. And then he ordered some aircraft for his birthday as well, which is yalah, dia sangat-sangat tunggu the father to come back and see the airport progress and all. So macam it's very sad. Yeah. Bila kita sendiri macam mana nak cari siapa kan? So it's very hard. And kalau nak cakap financial, of course now kita dah accept lah. We have to work. We have to be very independent, and I have so many kids that diorang pusing ke mana pun ni mak dia, memang dia nak mak dia kan. Jadi macam kita pun akan try nak bagi yang terbaik. Anything for the kids, itu saja. Anything for the kids, itu saja yang tinggal, itu saja yang amanah. Muka pun dah kita tengok pun memang macam muka arwah. So macam whenever I bring them around, especially kawan-kawan yang rapat, my Daniel is growing up, muka dia memang resemblance arwah. They are so emotional. Nampak dia, nampak arwah. Karakter similar.
Jiwa ini menuntut kehadiranmu. Semilir senja yang kurasa kini tidak lagi sama. Indahnya mentari kini juga tak kurasa. Dingin malam akibat junaman air mata. Rindu yang tiada ganti. Bila rindu mengundang, kenangan datang bertandang. Berperwatakan yang cukup pemurah dan juga peramah, kehilangan beliau amat dirasai. Bukan sahaja tegas tetapi ia juga mudah didekati. Pemergian Allahyarham Ustaz Idris Abdul Talib dirasai oleh anak-anaknya, rakan taulan dan juga insan yang pernah mengenali dirinya. Kenangan manis saya dengan arwah yang paling manis masa beliau nak menikah lah. Kami di Pahang ni, mas kahwin kami RM22.5. Kat sini lah. Tengah rumah ini lah. Kat situlah dia duduk akad nikah. Dia akad nikah 2 kali. Kali yang pertama tu dia silap menjawab. Aku terima nikahnya adik saya Adlina Aisyah binti Ahmad Rosli dengan mas kahwinnya RM22 tunai. Setengah tu dia tak sebut. Jadi siap je akad nikah tu. Saya biasa ada satu beg. Buka, keluar shilling 50 sen. Nah, kau nak minta diskaun 50 sen. Ni aku bagi 50 sen tu. Dia simpan shilling tu. Dia simpan. Dia tunjukkan saya. Dia ni shilling 50 sen yang awak bagi lepas akad nikah. Ada lagi. Arwah yang saya kenal rapat sebagai kekanda saya, karakternya agak serius. Muka dia agak garang, yang mana orang tak berapa kenal dia, permulaan pertama kali jumpa mesti akan cakap, "Uish, garang ni Ustaz Idris ni." Dia memang garang, serius, very serius. Tapi bila dia bergurau, Allahu Akbar, tak boleh tahan. Setiap masa kadang-kadang kami orang WhatsApp pun cakap benda-benda yang nak enjoykan di kita orang kan. Kadang kami orang suka menyakit kawan-kawan lah. Kawan-kawan ramai. Dia memang ramai kawan. Alhamdulillah hidup dia dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik. Kalau rapat dengan papa tu macam sebelum tidur salam, cium tangan, lepas tu baca doa sama-sama. Biasanya papa akan teman dululah sebelum tidur. Baca doa sama-sama and then tidur. Serapat macam itulah. Arwah ni walaupun dia imam, dia ustaz, dia ni gemar melayan anak-anak. Main bunga api. Dia mesti akan cari stok bunga api untuk anak-anak. Dan anak saya, anak-anak adik saya semualah. Pacu lah tukang melayannya. Dia kat rumah ni arwah ni panggil Pacu. Dia antara, dia walaupun bukan sulung, arwah ni boleh saya kata dia anchor dalam family. Dia lah tempat kita rujuk apa-apa kita nak buat. Kan? Perkara kecil, perkara besar, banyak kita ikut nasihat dia. Sebab watak dia seorang pemimpin tu memang jelas lah. Pada zaman dia belajar lagi memang dia begitu watak dia. Dan sebab perbuatan dia, setiap benda dia buat ni, dia macam banyak meninggalkan kesan kat saya. Contoh kalau dia marah saya, dia marah straight to the point. Memang dia marah, tam. So di sepanjang perjalanan terakhir beliau di Masjid Ketari, alhamdulillah Allah mudahkan segala urusan, cuaca yang baik dan kedatangan rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara mara. Alhamdulillah lah, kami orang keluarga bersyukur sebab ramai juga yang kami tak kenal. Ramai yang datang. Saya boleh kata macam sembahyang Jumaat hari tu kejadian sempurnakan dia punya inilah fardu kifayah tu, sembahyang jenazah dia sampai ke kubur. Pertama sekali apabila saya melihat kedatangan yang begitu luar biasa, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Ini adalah rezeki dia dan ada hikmah yang Allah nak tunjuk pada kita yang masih hidup ni. Jadi kita mengharapkan doa-doa jemaah yang hadir
Jadi apa lagi yang kita mampu buat melainkan doa-doa para orang yang datanglah. Jadi hikmahnya di situ saya nampak banyak yang saya belajar daripada kejadian almarhum abang saya ni. Terlalu banyak kebaikan yang saya nampak. Contoh yang saya agak terkejut, ada yang datang tu daripada Kelantan, jauh ada datang. Lepas tu sekitar Pahang ni pun ramai yang datang dan ramai yang bersapa dengan saya. Saya pun tak kenal. Tapi mungkinlah ada perkara-perkara yang saya tak nak cerita di sini. Tapi semuanya perkara-perkara yang baik. Tak ada satu perkara yang saya dengar yang negatif. Tak ada. Memang semua perkara yang baik. Jadi bagi kami Allah gantikan kesedihan kami, kehilangan dia tu dengan benda-benda yang kami dengar. Benda-benda yang sampai di telinga kami, di telinga adik-beradik kami. Jadi tak ada apa yang saya boleh cakap yang kami memang bersyukur dan ayah saya, abah saya nampak satu kepuasan di muka hati dia. Saya tanya dia cakap, no, abah reda, abah gembira. Anak abah pergi dalam keadaan yang sebegini rupa. Allah pinjamkan satu nikmat, Allah pinjamkan satu pahala buat abah membesarkan dia. Ayatnya sampai situ saja ayat dia dan saya tengok dia memang kuat. Mak dengan ayah saya memang terlalu kuat. Waktu tu ada rasa sangat terharu sebab ramai yang datang. Lepas tu adalah macam contohnya guru besar sekolah kakak. Adalah ramai-ramai lagi. Saudara mara. Kami sebab selalu berjumpa, selalu duduk minum air makan sekali. Kami jarang bersalam. 2 hari sebelum arwah pergi, saya jumpa dia, saya ada meeting dengan dia sekejap. Dia tak tunjukkan dia nak salam saya tak tunjukkan saya nak salam dia. Kita pakai eye contact saja. Kan okey, dia boleh lu. Dia kira macam tu. Kami tak biasa begitu. Jadi macam memang saya sangat-sangat terkilat dan saya rasa yalah benda tu tidak berdosa, tapi benda tu yang saya akan menyesal seumur hidup. Kenapa aku tak salam dia? Kenapa aku tak peluk dia? Kan? Allah dah gerakkan hati saya untuk pusing. Saya tengok dia jalan, masuk kereta dia jalan. Tapi kenapa saya tak bangun, saya tak pergi salam dia? So itu antara perkara yang saya akan menyesal seumur hidup. Wajahmu tersimpan indah di benakku. Bagaikan baru semalam ku kucuk tanganmu, memegang pipimu dan menatap matamu. Sungguh, rindu ini tiada penghujungnya. Kita rindu yang tak ada penghujung. Lebaran ini pertama tanpa kau di sisi. Tiada lagi gelak tawamu. Tiada lagi gurau sendamu. Yang ada kini hanya kenangan kita bersama. Sungguh masa akan menjadi pengubatnya. Biar jerihnya perit mencengkam. Namun ku sedar ini realiti. Tidak layak aku terus dibuai mimpi. Kerana hamba itu sifatnya mematuhi. Dia macam bangun pagi ayah dia sembahyang subuh. Itu yang pakcik tak lupa. Tak boleh cara dia lah. Dia bangun subuh, lepas tu dia mandi sembahyang. Favorite dia bangun pagi. Hari raya tu dia makan ketupat. Dalam 2 biji dia makan ketupat. Lepas tu dia mandi, kejut yang mana ada, yang mana yang tak ni, adik-adik. Lepas tu dia nak sebelum ke surau, sebelum pakcik ke surau,
dia orang pertama dan dia lah orang pertama duit raya. Itu dah start semua dia mula bekerja sampai ke arwah lah. Yang paling saya ingat lah sebab saya rajin buat ni tau. Biskut konflik tak? Yang konflik madu tu kan. Saya arwah abang saya dia rajin tolong tapi dia tolong makan sambil tu. Macam kita buat konflik tu kan, kita akan buh madu sebab tu favourite dia juga. Kita akan buh madu. Lepas tu kadang dia makan konflik tu saja, kadang dia makan konflik yang dah dibakar. So macam saya teringat yang tu lah bila nak raya ni, macam bila kita tengok biskut konflik raya, konflik madu tu macam teringat lah dia ni rajin juga duk buat macam tu malam-malam raya. Memang kita nak masak, nak bakar tu dia tolong, tapi dia tolong makan. Mana mungkin kami boleh lupakan segala-galanya tentang dia. Wak Imah pun bukan tentang raya, memang susah dan kami takkan lupakan sampai bila-bila. Yalah, dulu dia jenis masa orang yang sambut raya beria. Pasal dia orang agama, dia puasa, ngaji di bulan puasa, buat tarawih, kan. Dia orang yang meraihkan hari raya. Jadi tak kira lah apa cara, main bunga api ke, main pelita. Dulu pernah ada 1 tahun dia buat pelita buluh. Pelita buluh panjang-panjang style old school kan. Dia buatnya, dia dengan adik dia buat. If you honestly ask me, what do I expect this year Raya gonna be like without arwah? We don't know. We don't know how. We don't know how is the Raya gonna be without arwah. But one thing for sure, it's different, empty. Especially for the children. Dan dah tentu saya rasa saya nak buat apa yang saya tak pernah. Saya tak sempat buat dengan dia. Perkara pertama tu adalah salam dia, peluk dia macam mana orang normal lain tunjukkan kasih sayang. Kami hanya berpeluk bersalam bila raya. Kan? Jadi itu antara perkara yang saya tak sempat buat dengan dia buat kali terakhir, dan saya hanya buat mungkin setahun sekali masa raya. Dia peluk saya lama. Lepas tu dia cakap dia, hati-hatilah masa jalanan, kerana keadaan di sana. Itulah. Kita tak boleh ulang walau macam mana pun kita cuba. Saya cuba macam, saya nak tahu bila dah makin lama ni, cuba berharap macam semoga Allah sentiasa pelihara. Masa Papa jangan tinggal kadang. Kadang rindu Papa. Kadang nak peluk Papa. Kadang nak senang Papa. Kadang nak cium tangan Papa. Pa, Adik minta maaf kalau ada buat salah silap. Adik nak Papa maafkan adik kalau ada salah silap sama ada zahir ataupun batin. Tolong maafkan adik. Abang aku dah jadi mak. InsyaAllah aku akan jaga anak aku betul-betul. Aku akan sayang dia. Macam mana mak ayah jaga, ha? Didik, ha? InsyaAllah aku akan jaga Haida macam tu. Hakikat kehidupan yang hidup pasti akan mati. Namun, di waktu yang berbaki ini, marilah sama-sama kita hargai dan nikmati momen terindah bersama insan yang kita sayangi. Ini kerana apa yang pasti, suatu hari nanti kita akan bertemu dengan rindu yang tiada penghujung. Damailah kau di sana, kembali kepada Yang Maha Kuasa. Moga kita bertemu lagi. Tidak mungkin di dunia, tapi di syurga abadi.